berasal dari Kedah, berumur 19 tahun, akan membawakan ASEAN Talk yang bertajuk Peranan Media Sosial dalam Komuniti ASEAN. Untuk itu dipersilakan Saudari Nur Zaihan Muhammad Yusof. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam mesra dan salam satu Malaysia. Yang saya hormati, saudari penerusi, kombinasi intelektual kehakiman yang penuh bermisi, div-div kehormat yang disanjungi, seterusnya hadirin, warga Dewan, warga ASEAN yang satu visi, satu identiti dan satu komuniti. Hadirin yang saya hormati, nama saya Nur Zaihan binti Muhammad Yusof, berumur 19 tahun. Saya merupakan antara bayi 90-an yang sempat merasai era kegemilangan penggunaan telefon bimbit 3310. Hari ini sudah berbeza tuan-tuan dan puan-puan. Telefon pintar yang pada awal penciptaannya dahulu merupakan satu kemewahan, kini sudah dianggap sebagai satu kewajipan, satu keperluan untuk kita terus kekal seiring dengan peredaran zaman. Atas dasar tersebut, tuan-tuan dan puan-puan, telefon pintar ini selain daripada menyediakan fungsi komunikasi yang biasa, turut berfungsi sebagai antara medium utama untuk akses ke laman-laman sosial. Dan melihat kepada penggunaan telefon pintar yang begitu meluas di rantau ini dan juga di dalam dewan ini tentunya, maka tidak hairanlah apabila statistik menunjukkan bahawa pengguna laman Facebook di ASEAN merupakan pengguna yang kedua teramai di dunia. Dan ini membawa kita kepada tajuk utama yang ingin saya kupas pada hari ini, iaitu peranan media sosial dalam komuniti ASEAN. Hadirin yang saya muliakan, media sosial menurut takrifan Andreas Kaplan merujuk kepada satu kumpulan aplikasi yang dicipta dengan berdasarkan kepada web 2.0 serta didasarkan kepada teknologi terkini untuk tujuan penciptaan serta pertukaran maklumat serta proses komunikasi. Manakala frasa komuniti ASEAN pula merujuk kepada satu bentuk kerjasama yang menyeluruh antara semua negara-negara anggota ASEAN, 10 buah semuanya, serta didasarkan kepada 3 tonggak utama. Pertama, komuniti keselamatan ASEAN. Kedua, komuniti ekonomi ASEAN. Dan yang ketiga, komuniti sosio-budaya ASEAN. Jadi pada hari ini tuan-tuan dan puan-puan, kita akan melihat bagaimana yang kita katakan sebagai kumpulan aplikasi sosial sebentar tadi, seperti Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn dan sebagainya, mampu memainkan peranan dalam komuniti ASEAN. Pertamanya, dalam komuniti ASEAN secara keseluruhan, dan kemudian kita akan melihat pula satu persatu tonggak tersebut. Pertama, komuniti politik keselamatan ASEAN. Maafkan. Okey. Komuniti politik keselamatan ASEAN, hadirin yang saya muliakan, komuniti politik keselamatan ASEAN ini dicipta untuk membentuk sebuah rantau ASEAN yang mematuhi undang-undang, mempunyai tadbir urus yang baik serta mematuhi prinsip-prinsip demokrasi. Dalam usaha bagi memastikan matlamat-matlamat ini mampu dicapai, media sosial mampu memainkan peranan sebagai satu medium utama untuk kita menyebarkan kempen-kempen kesedaran mengenai isu-isu keselamatan di rantau ini. Antaranya, isu hak asasi manusia, jenayah pemerdagangan orang, kempen anti keganasan bersenjata dan banyak lagi. Dalam hal ini, kenapa kita melihat media sosial sebagai satu medium yang lebih berkesan berbanding dengan kempen-kempen tradisional? Perlu untuk kita faham tuan-tuan dan puan-puan, generasi muda pada hari ini pada hakikatnya lebih banyak meluangkan masa di media sosial, di alam maya berbanding di alam nyata. Dan tidak hairanlah apabila kita katakan bahawa melalui media sosial kita mampu memastikan kempen-kempen kesedaran ini dapat bersifat lebih universal dan menyeluruh. Seterusnya hadirin, kita bergerak pula kepada komuniti yang kedua. Okey. Kita bergerak pula ke komuniti yang kedua, iaitu komuniti ekonomi ASEAN. Hadirin yang saya muliakan,
Pertamanya, perlu untuk kita terlebih dahulu memahami kenapa komuniti ekonomi ASEAN ini ditubuhkan. Komuniti ekonomi ASEAN ditubuhkan untuk mewujudkan sebuah rantau yang berdaya saing serta mempunyai jaringan dengan ekonomi sejagat. Jadi, dalam hal ini, bagaimana yang kita boleh katakan sebagai komuniti ekonomi ini mampu memainkan peran, bagaimana boleh kita katakan media sosial ini sebagai satu medium yang mampu memainkan peranan untuk memastikan komuniti ekonomi ASEAN berjaya mencapai matlamatnya. Pertama, peranan media sosial sebagai satu medium untuk memastikan tempat-tempat pelancongan di rantau ini dapat dipromosikan secara menyeluruh. Hadirin yang saya muliakan, rantau kita ini merupakan syurga pelancongan dunia. Kita ada Menara Bertembar Petronas, kita ada Candi Borobudur, kita ada Luang Prabang, Chiang Mai dan banyak lagi. Namun hakikatnya, sejauh manakah dunia cakna akan segala kelebihan yang kita miliki ini? Maka, di sinilah letaknya peranan media sosial sebagai satu medium utama untuk kita memvisualkan tempat-tempat tersebut, seterusnya mempamerkan secara universal setiap keistimewaan yang kita miliki untuk memastikan tahap pelancongan di negara ini tahap pelancongan di rantau ini mampu meningkat. Dan ibarat kata pepatah, seperti sambil menyelam minum air, apabila sektor pelancongan di rantau ini berkembang secara tidak langsung, ekonomi rantau ASEAN akan mendapat manfaatnya. Seterusnya kita bergerak kepada peranan media sosial yang kedua dalam komuniti ekonomi ASEAN, iaitu untuk menjalankan aktiviti perniagaan dalam talian. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya muliakan, puluhan tahun dahulu, ratusan ribu, malah jutaan ringgit mungkin anda perlukan untuk memasarkan produk anda di peringkat antarabangsa. Namun hari ini sudah berbeza. Melalui media sosial, anda mampu mempamerkan produk-produk anda untuk menarik perhatian pelanggan dari seluruh dunia. Dan hal ini secara tidak langsung mampu mendatangkan manfaat terhadap ekonomi kita sebagai satu rantau yang bersatu, iaitu rantau Asia Tenggara. Seterusnya hadirin kita bergerak pula ke komuniti yang ketiga, iaitu komuniti sosio-budaya ASEAN. Dalam hal ini, tuan-tuan dan puan-puan, perlu untuk kita terlebih dahulu memahami apa yang sebenarnya dimaksudkan sebagai komuniti sosio-budaya. Frasa sosio-budaya, tuan-tuan, puan-puan, adik-adik sekalian, merujuk kepada satu gabungan yang mantap antara dua frasa, iaitu sosial dan budaya. Dan dalam hal ini, maka kita tidak boleh untuk mengendahkan kemampuan media sosial sebagai satu medium interaktif, satu medium yang cukup moden untuk mempromosikan aktiviti kesenian dan kebudayaan ASEAN. Rantau kita ini pada hakikatnya hadirin merupakan satu rantau yang amat kaya dengan sejarah, amat kaya dengan kebudayaan. Sayanglah seandainya kita tidak menunjukkan kepada dunia betapa bangganya kita sebagai satu warga, iaitu warga satu ASEAN. Tuan-tuan dan puan-puan, bayangkan suatu hari nanti di tengah persada dunia, berdiri seorang anak Asia Tenggara menghulurkan tangan dengan penuh rasa bangga. Dengan izin para hakim, hello, my name is Nur Zaihan binti Muhammad Yusof. I am a Malaysian and I'm a proud citizen of ASEAN. Bukankah itu akan memberikan rasa bangga kepada kita sebagai warga, sebagai satu warga yang bersatu disebabkan oleh persamaan dari segi aktiviti seni dan kebudayaan. Seterusnya tuan-tuan, kita bergerak pula kepada peranan media sosial yang kelima. Namun peranan yang kedua dalam komuniti sosio-budaya ASEAN, iaitu bagaimana media sosial ini mampu meningkatkan taraf pendidikan rantau ASEAN secara total. Tuan-tuan serta puan-puan, saya tahu mungkin ramai ibu bapa di sini sering menyalahkan media sosial sebagai punca anak-anak anda gagal dalam pelajaran. Adik-adik yang masih belajar di universiti pun mungkin menyalahkan media sosial sebagai penyebab utama anda gagal mencapai kejayaan dalam peperiksaan. Namun hakikatnya hadirin, setiap perkara yang diciptakan mempunyai pro dan kontranya yang tersendiri. Media sosial secara tidak langsung mampu meningkatkan pencapaian akademik rantau Asia Tenggara secara total. Bagaimana? Kita dapat lihat bagaimana
sistem pendidikan itu sendiri berkembang di negara kita, berkembang di rantau ASEAN. Pendidikan pada hakikatnya, tuan-tuan dan puan-puan, tidak wajar kita dasarkan kepada peperiksaan. Sistem pendidikan berdasarkan kepada minat dan keinginan, ataupun dengan izin Tuan Hakim, passion. If you have passion in your life, then you will get success. Dalam hal ini, melalui media sosial, mereka yang mempunyai minat yang sama boleh berbincang secara maya mengenai minat mereka itu serta menambah pengetahuan yang mungkin tidak disediakan melalui pengajaran serta pembelajaran di sekolah. Dan melalui pertukaran maklumat secara maya ini, dengan rakan-rakan dari yang berbeza, yang berlainan negara di rantau ASEAN contohnya, kita akan dapat meningkatkan taraf pendidikan rantau ini secara total. Kita ambil contoh Singapura contohnya, sebuah negara yang amat moden dari segi sistem pendidikannya. Bukankah berbaloi bagi anak-anak muda di negara kita untuk menjalinkan hubungan persahabatan dengan rakan-rakan mereka di Singapura, seterusnya mempelajari tentang bagaimana sistem pendidikan mereka lebih terkehadapan, bagaimana mereka boleh menguasai sains dan matematik dengan baik, bagaimana mereka boleh menguasai bahasa Inggeris dengan baik, dan bagaimana dalam keadaan mereka menguasai bahasa Inggeris dengan baik itu, mereka masih mampu menekalkan kecintaan terhadap bahasa ibunda mereka. Tuan-tuan dan puan-puan, kita bergerak pula ke ringkasan. Kita nilai semula apa yang telah saya katakan sebentar tadi. Pertama, bagaimana media sosial dari segi komuniti sosio-budaya ASEAN, seperti yang telah saya katakan sebentar tadi, media sosial mampu memberikan manfaat dari segi promosi aktiviti seni dan kebudayaan serta meningkatkan taraf pendidikan. Seterusnya kita lihat juga bagaimana media sosial mampu memberikan manfaat dalam komuniti ekonomi ASEAN melalui promosi aktiviti pelancongan serta aktiviti perniagaan dalam talian. Dan akhir yang pertama sekali saya sebutkan sebentar tadi, komuniti politik keselamatan ASEAN. Kita lihat bagaimana media sosial mampu memainkan peranan dengan menjalankan kempen-kempen kesedaran. Namun, tuan-tuan dan puan-puan, saya bukan bercakap kosong. Selain daripada kita mengatakan semua perkara yang boleh dicadangkan untuk dijalankan ini, kita harus juga melihat bagaimana pihak Kementerian Penerangan Malaysia sendiri telah menjalankan pelbagai prakarsa melalui media sosial untuk memastikan golongan muda di negara kita cakna dengan konsep komuniti ASEAN ini. Kalau anda lihat di laman-laman Facebook, tuan-tuan dan puan-puan, bagaimana Kementerian Penerangan Malaysia telah menjalankan kempen, telah mengajak anak-anak muda untuk sama-sama memahami, untuk sama-sama menilai, untuk sama-sama melihat bagaimana kita katakan komuniti ASEAN itu mampu memberi manfaat kepada seluruh warga di rantau ini. Bukankah itu secara tidak langsung akan memberikan manfaat terhadap ASEAN secara keseluruhan? Tuan-tuan dan puan-puan, adik-adik yang saya muliakan sekalian, kalau adik-adik buka di laman Facebook, adik-adik search sahaja perkataan ASEAN dan banyak laman-laman yang akan mula terpapar di situ. Itu merupakan antara satu bentuk promosi, satu bentuk pendidikan secara tidak langsung yang saya percaya pasti lebih dekat dengan hati adik-adik semua berbanding dengan kempen-kempen tradisional seperti poster ataupun sistem pendidikan formal sendiri. Maklumlah, kita semua berbangga kan dengan perkataan generasi Y. Okey, jadi tuan-tuan serta puan-puan hadirin yang saya muliakan sekalian, seperti yang telah saya katakan sebentar tadi, media sosial merupakan satu elemen yang amat penting, satu bentuk gadget, satu bentuk alat komunikasi yang secara tidak langsung mampu membantu untuk meningkatkan perpaduan antara semua negara anggota ASEAN serta memastikan komuniti ASEAN yang menjadi harapan kita semua, yang menjadi impian kita semua, mampu terlaksana dengan jayanya. Untuk itu, saya ucapkan sekian. Terima kasih.